pada hari ini insyaAllah kita akan masuk pada buku surat 227 solat sunat insyaAllah. Seperti biasa kita mulakan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah memberikan rasa tenang dalam hati kita semua insyaAllah. Sama-sama kita tawakan yang berjaya. Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Salat sunat, salat sunat hajat, salat hajat berjemaah. Bagi menghuraikan perbahasan ini, saya merujuk kepada penjelasan pengarang kitab Al-Majmu' mengenai salat sunat. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung pengajian daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah ini. Setelah saya rasa hampir masuk tahun yang ke-5 lah lebih kurang, sejak 2018 kita buka kitab ni. 2018 berapa tahun dah? 6 tahun lebih kurang lah. Kita masih lagi belum habis, belum khatam lagi. Sebab sebulan sekali je lebih kurang lah dalam kita menadah kitab ni. Jadi hari ini kita akan masuk pada bab solat sunat, dan pengarang iaitu Ustaz Khidir Hussein menyusun kitab ni dengan memasukkan beberapa perkara-perkara penting berkaitan solat sunat yang perlu kita ketahuilah. Dan beliau memulakan bab ini, bab yang ke-5 ini dalam solat sunat, pada bab solat sunat hajat. Kita kadang-kadang selepas solat isyak, kadang-kadang ada solat hajat berjemaah, kadang-kadang ada selepas solat fardu Jumaat ada solat hajat berjemaah. Kadang-kadang bukan masjid saja buat, kadang-kadang arahan satu Malaysia disuruh buat solat sunat hajat secara berjemaah. Jadi ada perbahasan berkaitan solat hajat ini. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, dan bagaimana keadaannya. Jadi kita akan baca sebentar lagi. Dan pengalaman saya sendiri di masjid ini, pernah awal-awal waktu saya jadi imam di masjid ini, kita buat solat hajat berjemaah untuk satu jemaah ni sakit. Dan selepas solat tu ada salah seorang jemaah masjid datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, mana dalil ada solat hajat berjemaah?" Tak ada dalil solat hajat berjemaah ni. Beliau bagikan hujah beliau lah. Jadi waktu tu saya malas nak
Nak kita tahulah bila orang-orang yang kata tak ada dalil ni, kita tahu dia daripada kelompok mana. Maka kita bagi juga jawapan daripada pejabat mufti wilayah waktu tu Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri memimpin menjadi mufti wilayah ketika itu, mengeluarkan bayan linnas yang mengatakan adanya solat hajat berjemaah. Saya bagi perkara tersebut, beliau kata beliau tak setuju pula. Beliau kata beliau nak daripada Al-Quran dan daripada hadis. Sedangkan agama kita tidak terbina hanya atas Al-Quran dan hadis, tetapi juga pada ijma' dan juga qiyas daripada ulama' dan beberapa lagi sumber-sumber hukum yang tidak disepakati ulama', contohnya istihsan, istishab dan sebagainya lah. Baik, tapi beliau tidak mahu terima, tidak ada masalah. Kita berbezalah di situ. Tetapi bagi kita, kebanyakan rakyat Malaysia yang bermazhab Syafi'i, kita ada pegangan kita dan telah diamalkan oleh para ulama kita sejak dulu kala lah. Jadi insya-Allah bermula hari ini kita akan baca sedikit sebanyak berkaitan dengan apa hukumnya dan apakah perbahasan-perbahasan berkaitan dengan solat hajat secara berjemaah. Bagi menghuraikan perbahasan ini, saya yakni penulis merujuk kepada penjelasan pengarang kitab Al-Majmu' mengenai solat-solat sunat. Beliau menyebutkan dua bahagian solat sunat daripada pendapat para ulama mazhab Syafi'i, iaitu solat sunat yang sunat dikerjakan secara berjemaah ialah solat hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Solat gerhana yakni gerhana matahari atau gerhana bulan. Solat minta hujan, solat tarawih menurut pendapat yang paling sahih. Yang kedua, solat sunat yang tidak disunatkan secara berjemaah, tetapi jika ditunaikan secara berjemaah hukumnya sah, iaitu semua jenis solat sunat selain daripada solat-solat sunat di atas. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, solat sunat kita ada dua bahagian. Pertama, solat sunat yang sunat dikerjakan secara berjemaah. Contohnya disebutkan tadi solat hari raya. Solat hari raya Aidilfitri, Aidil Adha. Di sini saya jelaskan sedikitlah. Takbir solat hari raya Aidilfitri, Aidil Adha itu sunat sahaja. Sebab ada tahun lepas berlaku, bila imam tertinggal 7 dengan 5 tu, ada yang tertinggal, maka ada jemaah yang kata kena solat balik, sebab solat hari raya dia tak sah. Tidak begitu tuan-puan. Takbir ketika mana solat hari raya itu hanyalah sunat saja. Kalau imam terlupa ataupun kita terlupa, tertinggal, tetap 2 rakaat kita kerjakan, maka solatnya itu tetap sah. Tadi tak perlu kita nak ulang-ulang lagi lah sebenarnya solat hari raya tersebut. Kemudian solat gerhana, ada aturan-aturannya. Kita pun beberapa kali buat di masjid kita ni. Solat minta hujan, solat tarawih menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Sebab pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunat tarawih ini dibuat secara bersendirian. Tapi pengamalan kita ambil yang paling sahih, kita buat solat tarawih secara berjemaah. Ini bahagian yang pertama, sunat dikerjakan secara berjemaah. Bahagian kedua, tidak disunatkan secara berjemaah. Tetapi kalau kita tunai secara berjemaah, hukumnya sah. Untuk semua jenis solat-solat sunat selain daripada solat-solat sunat di atas. Ada yang pernah, bila kita masuk bab ni, ada yang pernah tanya saya, Ustaz, mana solat jenazah? Tak ada pun dalam solat yang sunat dikerjakan berjemaah. Tuan-tuan, perempuan, solat jenazah tu bukan solat sunat, ia solat fardu kifayah. Ramai orang ingat solat jenazah ni solat sunat. Dia bukan solat sunat, dia solat fardu kifayah. Kalau seorang buat, dah ada orang yang buat, jemaah dah buat, maka kita sebagai jemaah di dalam satu masyarakat itu terlepas daripada dosa meninggalkan solat fardu, solat jenazah tersebutlah. Baik, habis tu. Dalam juzuk yang sama pula, Imam An-Nawawi menambah lagi, ada pun solat-solat sunat yang lain seperti solat sunat rawatib yang mengiringi solat-solat fardu, solat sunat duha dan solat sunat mutlak, maka tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjemaah. Ini penjelasan tadi. Maksudnya tidak disunatkan ditunaikan secara berjemaah. Tetapi jika seseorang itu mengerjakannya secara berjemaah, hukumnya diharuskan dan tidak pula dihukumkan makruh. Maknanya boleh tak buat berjemaah? Boleh. Dia harus, tapi dan juga tidak dihukumkan sebagai makruh. Sesungguhnya Imam Syafi'i telah menyebutkan pendapat seperti yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti dan Mukhtasar Ar-Rabi' bahawa tidak mengapa solat sunat dikerjakan secara berjemaah. Jadi
Ada orang tanya, mana dalil? Maka dalilnya apa? Maka dalil yang membuktikan keharusannya itu ialah himpunan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Antaranya ialah an Itban ibni Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu fi baitihi ba'da mashtadda an-nahar wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu. Fasta'dhana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adhina lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik, فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. Maksudnya daripada Itban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumahnya selepas cuaca terik bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin masuk. Lalu Itban mengizinkannya. Baginda tidak duduk sehinggalah baginda bertanya, di mana tempat dalam rumah kamu yang kamu suka aku salat? Maka beliau mengisyaratkan kepada baginda suatu tempat yang beliau suka jika baginda salat di situ. Itban berkata, maka baginda pun berdiri dan kami berbaris di belakangnya. Kemudian baginda memberi salam dan kami pun memberi salam. Selepas baginda memberi salam, yakni selesai solat. Hadis wa Imam Bukhari. Jadi dalam hadis ni menyatakan bahawa Nabi SAW datang ke rumah seorang sahabat Nabi bernama Itban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW datang tanya kat mana tempat yang beliau suka kalau baginda Nabi solat di situ. Maka baginda solat di situ dan diikuti oleh beliau lah di belakang. Maknanya boleh dilaksanakan secara berjemaah. Solat itu solat apa? Solat sunat mutlak lah secara berjemaah. Tidak dinyatakan di situ Nabi solat apa. Tetapi yang pasti Nabi tidak solat fardu di rumah orang. Tidak. Solat fardu bagi lelaki ini tempatnya di masjid, bukan di rumah. Sebab tu Ustaz, macam mana pula dengan keluarga di rumah? Kalau nak buat sekali-sekala boleh, tak ada masalah. Tetapi lelaki solat fardunya di masjid, bukan di rumah. Kalau dia melazimkan solat fardu di masjid, itu bukan lelaki namanya. Sebab dalam dalil, banyak dalil bahawa baginda Nabi SAW sangat-sangat menekankan kepentingan lelaki solat fardu di masjid, di tempat-tempat ditunaikan solat berjemaah, bukan di rumah. Kalau nak buat sekali-sekala tak ada masalah, tetapi perlu diperbanyakkan di masjid. Baik, itu contoh hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qumtu lailatan usalli an yasarin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi aw bi 'adudi hatta aqamani an yaminihi wa qala tanawala bi yadihi min wara'i. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada satu malam aku telah berdiri mengerjakan salat di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila baginda mendapati aku melakukan yang sedemikian, baginda memegang tanganku atau lenganku dan menarikku sehingga baginda menjadikan aku berdiri di sebelah kanannya dan baginda menarikku dari arah belakangku dengan tangannya. Ini maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu kecil lagi, berada di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salat malam, beliau tengok Nabi salat, maka beliau pun ikut Nabi salat. Tapi beliau ikut di sebelah kiri. Maka Nabi SAW tarik lengan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni untuk pergi ke sebelah kanan sebagai isyarat kedudukan yang sepatutnya bagi seorang imam dan seorang lelaki, seorang makmum lelaki. Berada di depan dan kanan lah bagi seorang lelaki itulah. Dan berdasarkan dalil ini juga, maka kita dapat tahu, maka dibenarkan untuk kita sebagai imam ataupun sebagai makmum kiri dan kanan, kalau ada orang yang tidak merapatkan saf, maka kita boleh tarik, bagi isyarat untuk tarik. Contoh ada jemaah, macam kami dulu kalau di Mahat Johor dulu, Ustaz Khidir selalu ingatkan, kalau ada yang jarak-jarak ni kadang-kadang kita tak perasan, kita tarik baju dia sikit, tarik baju jadi dia pun akan rapatkan. Mungkinlah kita tak buat di sini, tetapi kalau nak buat boleh tak? Ni tuan-tuan yang belajar ni boleh. Kalau katalah ada jemaah kita kiri dan kanan yang kita kenal ni, dia dah belajar, tapi dia tak perasan dia punya keadaan tu renggang. Apa maksud renggang tu? Renggang tu kalau bahu kita ni tak bersentuh dengan jemaah kiri dan kanan. Kalau ada lompong tu, confirm ada setan kat situ. Jadi kita kena ingat dalam solat, jangan kita biarkan ada kelompongan di situ. Dalam mazhab Syafi'i, lompong itu bila mana
Rapat itu adalah bila mana bahu kita ini bersentuh, bukanlah maksudnya kalau yang tinggi rendah maka kita kena turunkan tu, taklah, tapi maksudnya bersentuh dengan kiri dan kanan jemaah tersebutlah. Jadi kalau panduan utamanya adalah imam berada di tengah, maka rapatkan di mana imam itu berada. Jadi kalau kanan imam, maka ke kananlah kita, maka kalau kiri imam, maka ke kirilah kita. Maka ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam solat itu. Maka Nabi SAW solat malam, dan ditunjukkan bahawa Nabi tidak menghalang Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi makmum beliau pada waktu malam tersebut. Jadi malam-malam Ramadan pun kita buat qiyamul lail, ada orang yang memerlukan panduan, maka dia buatlah secara berjemaah bersama imam. Ada orang yang mungkin dia nak lebih bersendirian, maka dia solat sendiri, tak ada masalah, maka itu dibolehkan. Sama ada nak buat sendiri, nak buat berjemaah pun dibolehkan. Kemudian hadis yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala qumu faliusalli lakum. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis fanadahtuhu bima. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu wal yatima wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma ansaraf. Yang maksudnya daripada Anas bin Malik bahawa neneknya Mulaikah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang disediakan olehnya untuk baginda. Anas bin Malik siapa? Seorang sahabat Nabi yang kecil yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kehidupan beliau bersama Rasulullah, tetapi beliau banyak mengambil manfaat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya menghantar anaknya Anas bin Malik ketika umur 10 tahun duduk dengan Rasulullah untuk menjadi khadim, pembantu Rasulullah. Satu pekerjaan yang mulia, menjadi pembantu kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda pun makan, sambung lagi. Maka baginda pun makan, kemudian bersabda, berdirilah kamu supaya aku menjadi imam salat kamu. Anas berkata, aku pun bangun menuju ke arah selai tikar yang disediakan untuk kami. Tikar itu telah menjadi kehitaman kerana sudah lama tidak digunakan. Lantas aku pun merenjaskannya dengan air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan aku berbaris bersama anak yatim di belakang baginda, dan keadaan orang tua yakni nenekku Mulaikah berdiri di belakang kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat menjadi imam kepada kami, kemudian baginda pun beridhar. Ini pun satu contoh hadis daripada riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyatakan bahawa Rasulullah SAW solat sunat di rumah, solat secara berjemaah, dibenarkan. Kemudian hadis yang keempat, kita cerita banyak hadis ni sebab apa? Sebab ada yang kata mana dalil boleh solat sunat yang tak disyaratkan berjemaah ni secara berjemaah. Maka hadis yang keempat, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. Maksudnya daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lalu baginda memulainya dengan surah Al-Baqarah. Aku menduga dan berkata dalam hatiku bahawa baginda akan rukuk ketika sampai ayat ke-100. Namun kemudian baginda meneruskan bacaan. Aku menduga lagi bahawa baginda membacanya dalam satu rakaat ini dengan membahagikan surah tersebut kepada 2, separuh pada rakaat pertama dan separuh lagi pada rakaat kedua. Bahkan baginda meneruskan bacaan. Lantas aku menyangka baginda akan rukuk setelah selesai membaca surah Al-Baqarah, tetapi baginda terus memulakan bacaan surah An-Nisa dan membacanya sehingga selesai. Seterusnya baginda menyambung memulakan bacaan surah Ali Imran. Baginda membacanya secara bersahaja, ini tidak cepat dan tidak lambat. Apabila baginda tiba pada suatu ayat yang mempunyai tasbih, baginda akan bertasbih. Apabila sampai pada ayat yang mempunyai permintaan, baginda akan memohon sesuatu dengan berdoa kepada Allah. Dan apabila tiba pada ayat yang menyarankan agar perlindungan dipohon, maka baginda akan meminta perlindungan ini kepada Allah daripada ditimpa sesuatu yang tidak baik. Kemudian baginda rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim.
Kadar rukuk baginda pula adalah sama seperti kadar berdirinya. Selepas itu baginda membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baginda berdiri lama sedikit, hampir sama dengan masa baginda rukuk. Seterusnya baginda sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kadar lama sujud baginda pula hampir sama dengan baginda berdiri. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini hadis yang keempat. Jadi satu ketika Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu senyap-senyap solat di belakang Nabi. Nabi SAW solat di dalam rumah. Jadi Sayyidina Huzaifah melihat Nabi SAW solat, maka beliau ikut Nabi tanpa diketahui oleh Nabi. Jadi ialah bila Nabi tahu ada jemaah di belakang, Nabi akan meringkaskan solat. Tapi Nabi tidak tahu ketika itu ada orang di belakang, maka Nabi baca panjanglah, panjang sampailah Sayyidina Huzaifah ini tak tahan untuk masuk rakaat kedua dan membatalkan solat. Jadi dalam perkara ini, bila mana diajukan kepada Nabi SAW, maka Nabi tidak melarang perbuatan tersebut untuk menunaikan solat sunat yang tidak disyariatkan secara berjemaah tetapi dilaksanakan secara berjemaah. Maka para ulama qiyas terhadap hadis-hadis ini menyatakan bahawa maka dibenarkan juga solat hajat secara berjemaah. Sebenarnya banyak lagi hadis sahih yang menjadi dalil mengenai perkara di atas, termasuklah hadis riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelum ini. Maka banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak hadis-hadis. Alhamdulillah, kita sekarang ni negara kita dah mula menghidupkan majlis sama' hadis. Tahun lepas kita buat kerajaan buat majlis sama' hadis Sahih Bukhari. Tahun ni kita buat majlis sama' hadis Sahih Muslim. Maka di dalam perkara tersebut maka ada aktiviti yang hadis-hadis yang kita boleh dengar berkaitan dengan apa yang kita bacakan tadi. Jadi biar orang nampak begini keadaan-keadaannya lah. Jadi apa yang kita dengar maka kita cuba amalkan apa yang kita dengar daripada kitab-kitab tersebut. Maka berkenaan dengan contoh doa ketika mendengar ayat azab dibacakan ialah Allahumma inni as'alukal afiyah atau Allahumma inni as'alukal mu'afata min kulli makruh. Ini contoh kalau kita dengar doa ayat-ayat yang berkaitan azab, maka kita doa, ya Allah, sungguhnya aku memohon keselamatan dan kesejahteraan kepadamu. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kesembuhan kepadamu daripada segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Manakala contoh doa ketika mendengar ayat yang menyucikan Allah dibacakan pula ialah Subhanallah, Maha Suci Allah, atau Tabarakallah, Maha Berkat Allah, atau Jallat Azamatu Rabbina, maksudnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Ini contoh kita baca tasbih ketika mana kita mendengar ayat-ayat berkaitan dengan tasbih. Sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab berkaitan dengan ada hamalah Al-Quran, kitab-kitab berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, banyak. Kalau kita baca ayat-ayat tertentu ada doa-doanya yang boleh kita baca. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, kadang-kadang lah ada kala kita buat, ada kala saya tak buat. Tapi antara sunat kita baca dalam solat Jumaat, solat Jumaat adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Semalam saya imam baca surah Al-A'la, surah Al-Ghashiyah. Jadi antara sunatnya ataupun afdalnya untuk kita mengucap ketika mana kita baca Sabbihisma Rabbikal A'la, kita jawab di dalam hati kita jawab Subhana Rabbiyal A'la. Sebab tu kalau siapa yang perasan, kadang-kadang saya buatlah, kadang-kadang saya tak buat. Bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian saya senyap kejap, Subhana Rabbiyal A'la, baru saya sambung Alladhi khalaqa fasawwa Walladhi qaddara fahada. Itu seterusnya lah. Itu contoh macam mana kita nak mengamalkan. Kita dengar ayat-ayat tasbih, kita baca. Begitu juga kita jemaah yang berada di belakang, kalau dengar imam baca ayat-ayat berkaitan tasbih, maka kita boleh bertasbih di belakang. Bertasbih di belakang. Okey. Jadi oleh itu dapat dengan menggunakan kaedah mantik, kita dapat simpulkan kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran oleh Imam Nawawi di atas seperti berikut. Semua solat sunat pada bahagian kedua, iaitu solat yang tidak disunatkan berjemaah, adalah harus ditunaikan secara berjemaah. Solat sunat hajat termasuk salah satu daripada solat-solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Maka solat sunat hajat harus ditunaikan secara
berjemaah. Jadi boleh kita buat solat hajat secara berjemaah. Maka di masjid-masjid, di surau-surau kita buat solat sunnah hajat secara berjemaah. Sebab apa? Supaya nak nampakkan kesatuan di antara jemaah-jemaah tersebutlah yang ada di masjid tersebut, kan. Kita nak doa beramai-ramai supaya Allah menunaikan hajat-hajat yang kita doakan tersebut. Okey, sikit lagi kita baca solat berjemaah dengan hajat yang berlainan. Soalan: ada sebahagian ahli masyarakat kita mengatakan jika berlainan hajat, maka solat hajat tidak boleh ditunaikan secara berjemaah. Adakah pendapat ini benar? Ada orang kata kalau kalau niat solat hajat tu berlainan, yang ni nak anak dia sihat, yang ni nak anak dia cemerlang, jadi tak boleh nak sekali. Ada yang beranggapan sedemikian. Dan kalau seingat saya dulu, waktu saya belajar dulu di Johor, ada masalah waktu tu, imam dia akan cakap, okey, kita akan solat hajat, kita akan niatkan untuk sekian, kan, tapi masing-masing solat sendiri ikut imam, kan. Ada juga keadaan begitu. Dululah, saya tak tahu di Negeri Sembilan pernah ke tak, tapi dulu di Johor pernah begitu. Jadi perbahasan ni kita akan baca nanti di belakang. Cuma di kesempatan ni kita baca sedikit apa yang kita kata. Ada sebahagian jemaah masyarakat kata kalau hajat berlainan tak boleh tunai secara berjemaah. Adakah jawapan ini, adakah pendapat itu benar? Maka jawapannya, sebelum saya menjawab soalan ini, ingin saya mengajak pembaca merenung dan membezakan antara niat solat dengan hajat solat. Sebagaimana yang kita ketahui, niat solat ialah lintasan hati seseorang semasa mengangkat takbiratul ihram. Sedangkan hajat solat pula ialah suatu permohonan yang disebutkan semasa berdoa, sama ada ketika sujud di akhir solat atau dalam doa selepas solat. Perkara yang menentukan terhasilnya pahala berjemaah ialah niat solat, iaitu niat solat berjemaah merupakan salah satu daripada syarat-syarat sah berjemaah, bukannya hajat solat. Jadi ini penting. Kalau ada jemaah yang beranggapan hajat berlainan tak boleh solat bersama, maka ini tidak benar, kerana yang penting adalah niat solat pada takbiratul ihram, bukannya pada hajat solat kita sebut. Dalam kitab Matla' al-Badrin wa Majma' al-Bahrain, Syekh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani berkata, bermula syarat ikutan itu beberapa perkara. Pertamanya, hendaklah muafakat aturan solat kedua-duanya, ini imam dan makmum. Maka tiada sah jika bersalah-salahan seperti solat fardu yang maktubah di belakang orang yang solat gerhana, dan sebaliknya, atau solat yang maktubah di belakang solat jenazah, atau sebaliknya, atau solat jenazah di belakang orang yang solat gerhana, dan sebaliknya. Tiada mengapa bersalahan niat imam dan makmum. Maka sah mengikut orang yang salat fardu akan orang yang salat sunat, dan mengikut orang yang salat tunai akan orang yang salat qada, dan mengikut orang yang salat panjang akan orang yang salat pendek, seperti mengikut yang salat zuhur akan yang salat subuh, dan dengan sebaliknya bagi segala tiga gambaran ini. Jadi dalam kitab Matla' Badrin dan kitab-kitab lain pun samalah, disebutkan antara syarat sah salat berjemaah adalah sama ikutan aturan imam dan juga makmum, walaupun niatnya berbeza. Kalau sama aturannya maka boleh. Tapi kalau tak sama, contohnya solat maktubah, solat 5 waktu ni solat belakang solat jenazah, tak boleh sebab aturannya tak sama. Solat maktubah ni belakang solat gerhana, tak boleh sebab aturannya berbeza, ada 2 rukuk, kan. Jadi maka itu tidak dibenarkanlah. Okay. Dalam membahaskan perkara yang sama, pengarang kitab Al-Iqna' pula mengatakan, dan bahagian keempat daripada syarat-syarat ikutan dalam solat berjemaah itu ialah selari aturan solat kedua-duanya, ini imam dan makmum, pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Maka ikutan tidak sah apabila kedua-dua perbuatan mereka saling bersalahan, seperti solat fardu di belakang imam yang solat gerhana, atau solat jenazah kerana keuzuran dalam mengikutinya. Ikutan adalah sah bagi orang yang menunaikan solat tunai di belakang orang yang menunaikan solat qada, orang yang menunaikan solat fardu di belakang orang yang menunaikan solat sunat, dan begitu juga orang yang menunaikan solat yang panjang di belakang orang yang menunaikan solat yang pendek, seperti solat zuhur mengikut solat subuh dan sebaliknya. Perbezaan niat imam dan makmum tidak mendatangkan mudarat. Orang yang mengikuti imamnya pada solat seperti solat zuhur di belakang orang yang menunaikan solat subuh atau maghrib adalah sama seperti makmum yang masbuk. Oleh itu dia hendaklah menyempurnakan solatnya sendiri setelah salam imamnya. Ini kalau orang yang solat panjang di belakang orang yang solat pendek.
Daripada apa yang diperkatakan oleh kedua-dua pengarang kitab Matla' al-Badrin dan Al-Iqna' tadi, kita dapat simpulkan bahawa perbezaan niat yang membawa kepada perbezaan aturan solat antara imam dengan makmum sahaja yang menyebabkan kedua-dua solat tidak boleh ditunaikan secara berjemaah. Kalau beza niat, beza aturan, maka tak boleh solat secara berjemaah. Namun jika niat berbeza-beza tetapi tidak membawa kepada perbezaan peraturan solat, maka kedua-dua solat itu tetap masih boleh ditunaikan secara berjemaah. Kalau niat berbeza tapi aturan solatnya sama, maka dibolehkan untuk tunai secara berjemaah. Oleh itu perbezaan hajat yang diniatkan dalam doa tentulah lebih-lebih lagi tidak menghalang solat hajat ditunaikan secara berjemaah, kerana tiada perbezaan daripada kedua-dua sudut, iaitu sama ada niat yang dilintaskan dalam hati semasa mengangkat takbiratul ihram atau peraturan solat itu sendiri. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau hajat berlainan tak ada masalah, sebab niat yang sama, aturan yang sama boleh, niat yang berbeza, aturan yang sama pun boleh. Apatah lagi hajat yang tertentu dalam doa masing-masing pada sujud yang terakhir dan lepas solat ke, kan, apatah lagi lah, boleh dibenarkan. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung bagaimana keadaan kalau solat hajat tadi, yang kes tadi, bila imam kata okay, kita nak solat hajat tuan-tuan tapi solat sendiri-sendiri, saya di depan, tuan-tuan ikut pergerakan saya tapi niat sendiri-sendiri. Sebab apa? Sebab ada yang menyatakan bahawa tidak boleh ditunaikan secara berjemaah solat-solat yang mutlak dan sebagainya lah. Nanti kita akan baca pada akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah di kesempatan ini saya mengambil kesempatan untuk memberitahu beberapa program terdekat masjid. Insya-Allah sebenarnya masjid, beberapa pegawai masjid kita akan sibuk minggu depan. 1, 2 kami ada bengkel strategik, 3 hingga 5 kami ada lawatan ke masjid-masjid terbaik di Johor. Jadi mungkin tuan-tuan puan-puan agak sukar bertemu kami pada minggu depan. Kalau ada hal-hal ehwal boleh jumpa dalam hari ni atau esok lah, kalau ada hajat tertentu. Jadi minggu depan memang agak pack jadualnya. Ini untuk makluman lah. Mungkin akan ada imam-imam yang ataupun bilal yang menggantikan solat di masjid kita ni, tapi nanti kita akan atur insya-Allah. Kemudian yang seterusnya pada 5 dengan 6 Disember ini, iaitu hari Jumaat dan hari Sabtu, koperasi dengan kerjasama masjid dan juga Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Negeri Sembilan, kita anjurkan program Rahmah, yang kita akan kemungkinan kita akan buat di belakang ataupun di sebelah kanan. Nanti kita akan tengok, kita akan umumkan. Jadi tuan-tuan puan-puan, rebutlah peluang untuk kita membantu program tersebut. Sebab apa? Sebab nanti di akhir pun kita bukan saja dapat barang yang murah, tetapi di akhir tahun kita akan keuntungan tersebut kita akan masuk balik ke masjid. Setakat ni kita dah masukkan berpuluh-puluh ribu dah ke masjid, hasil daripada kerjasama koperasi masjid dengan masjid sendiri. Jadi bantuan daripada tuan-tuan puan-puan semua, belian daripada tuan-tuan puan-puan semua adalah semata-mata niatnya untuk masjid kita juga. Bila mana semakin banyak perkara tersebut, maka insya-Allah akan banyaklah perkara tersebut kita dapat bantu masjid. Program macam program Subuh Akbar pun kita kita sponsor gold bar kan, sponsor emas. Jadi mungkin satu ketika nanti kalau keuntungannya tu lebih, kita boleh sponsor umrah, wallahualam kita tidak tahu. Tapi tuan-tuan puan-puan doalah semoga berada di track yang betul insya-Allah. Ini program yang kedua yang saya nak beritahu, 5 dengan 6 Disember ini, iaitu pada minggu depan lah, Jumaat dan juga Sabtu. Kemudian pada 7 Disember kita akan bermula kursus haji bersama Ustaz Luqman Pilot. Ustaz Luqman Pilot 7 Disember ni kita akan mula kursus haji. Sama ada yang ada tarikh pun boleh datang, yang tak ada tarikh pun boleh datang. Cuma kita ada sedikit yuran lah, RM200 untuk 10 siri. 10 siri kita akan mula Disember sampailah ke Februari nanti, insya-Allah sebelum Ramadan. Kita doa mudah-mudahan habislah siri tersebut bersama dengan Ustaz Luqman Pilot di dalam Dewan Solat ni pada setiap hari Ahad, bermula Ahad nanti, bermula Ahad minggu depan. Jadi siapa yang pernah hadir kursus haji bersama Ustaz Luqman Pilot ni, mereka dapat tahulah cara Ustaz Luqman macam mana ajar. Beliau seorang pakar rujuk haji, pakar rujuk haji di tabung haji. Jadi rugilah kalau kita tak lepaskan
kita lepaskan peluang ni. Saya beritahu tuan-puan, kalau kita tak ada tarikh pun, tarikh kita mungkin lama lagi, datang je kursus haji. Sebab apa? Pengalaman di Masjid Putra Nilai, dan saya tengok beberapa kes-kes, baru-baru ni tahun lepas ada seorang, ni saya share lah, ada seorang akak, dia baru daftar haji 2019. Tapi daftar haji ni maksud apa? Maksudnya nak pergi haji lah, kan kita ada syarat minimum tu 1,500 tu kan. Jadi dia baru daftar haji 2019, tapi dia dapat pergi haji tahun lepas. Apa rahsia dia tuan-puan? Rahsia dia adalah setiap tahun dia pergi haji. Setiap tahun dia pergi kursus haji. Setiap tahun dia pergi kursus haji. Dia doa sungguh-sungguh, dia nak pergi haji awal muda. Dia tak nak pergi haji waktu dah berusia dan sebagainya kan. Jadi dia doa sungguh-sungguh. Kemudian dia cukupkan, dia kumpul sikit-sikit. Dan antara pernah yang beliau jumpa saya, kata nak macam mana nak pergi haji cepat. Saya kata kalau belum pergi umrah dulu. Doa sungguh-sungguh. Jadi beliau pun pergi umrah. Walaupun hakikatnya tak logik kita nak simpan haji, tapi kita pergi umrah, habislah duit pergi umrah tu. Tapi tak tuan-puan, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pergi umrah. Walaupun duit haji itu sikit, tapi Allah panggil beliau pada tahun lepas untuk pergi menunaikan ibadah haji. Jadi kita nak buat dapatkan sesuatu, kita kena buat persiapan perkara tersebut, walaupun kita tak tahu lagi bila kita akan pergi. Contoh ni pernah kalau kita baca sirah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana nak pergi hijrah, dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar ni teringin sangat bahawa baginda, beliau dapat menemani baginda pergi ke Madinah bersama-sama. Tapi Nabi tak beritahu lagi. Nabi tak beritahu bahawa Sayyidina Abu Bakar ni Nabi suruh teman untuk pergi ke Madinah. Nabi tak beritahu lagi. Sedangkan sahabat-sahabat lain yang besar-besar semua dah pergi ke Madinah lah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar belum lagi. Tapi Sayyidina Abu Bakar buat apa? Doa sungguh-sungguh, dan beliau beli 2 ekor unta yang terbaik sebagai persiapan kalau Nabi cakap nak ajak, maka beliau akan ada sedia dah 2 ekor unta tadi yang terbaik. Maka satu ketika waktu tengah hari Nabi datang, Nabi beritahu hajat Nabi untuk bawa Sayyidina Abu Bakar pergi untuk menunaikan ibadah, menunaikan hijrah tersebut. Maka diriwayatkan dalam hadis tersebut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa bapanya itu menangis bersungguh-sungguh pada ketika itu sebab sedih mendengar doanya dimakbulkan Allah supaya dapat menemani baginda Nabi SAW dalam perjalanan tersebut. Jadi para ulama sirah dan para ulama menafsirkan berkaitan perkara tersebut, kalau kita ada sesuatu perkara yang kita nak, maka kita kena buat persiapan tentang perkara tersebut, yang mana mudah-mudahan satu ketika Allah akan beri kita rezeki untuk perkara tersebut. Contoh, kalau orang nak pergi haji, dia kena datang kursus haji, dia kena datang, dia kena persiapkan kelengkapan dia, walaupun dia tak tahu lagi tarikh pergi haji. Mudah-mudahan ada rezeki yang Allah akan panggil kita. Begitu jugalah dalam kes anak, dalam kes nak dapat jawatan, nak kes nak dapat peperiksaan yang baik dan sebagainya, pasti kena ada persiapan-persiapan yang mudah-mudahan dengan asbab persiapan itu Allah melihat kita sudah bersedia untuk melaksanakan perkara tersebut. Itu yang ketiga lah, kursus haji bermula 7 Disember nanti. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lepaskan peluang. Dan yang akhirnya pada 20 Disember insya-Allah kita ada daurah hadis bersama dengan Maulana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullah, seorang tokoh hadis di Malaysia. Tokoh hadis di Malaysia. Jadi kita akan cerita tentang 40 hadis berkaitan dengan salam dan juga keindahan akhlak, susunan beliau sendirilah. Kita berada daurah di dalam masjid ni daripada pagi sampai ke petang. Jadi beliau ni tokoh ulama besar lah. Jadi siapa yang pernah bersama dengan tokoh-tokoh ulama besar ni, kita hidup dalam majlis ni, mudah-mudahan kita ni tak tahu Allah ni pandang ataupun tidak. Tapi bila kita hadir dalam majlis-majlis sedemikian, mudah-mudahan di akhirat kelak kita boleh beritahu kepada Allah, aku pernah berada dekat majlis yang orang-orang yang kau suka ya Allah, orang-orang yang kau cintai ya Allah. Kita ni solat malam pun malas, solat rawatib pun malas,
Tapi kalau kita dapat bersama-sama dengan orang-orang yang baik, kan, orang-orang yang soleh ini, mudah-mudahan kita dapat limpahan keberkatan daripada mereka, insya-Allah. Dan yang akhirnya pada 21 Disember hari esoknya kita ada buat program sunat, insya-Allah. Anak-anak asnaf masjid akan sponsor lebih kurang 20 orang. Jadi kalau ada yang nak join, nanti boleh rujuk pada poster, insya-Allah kita akan menyusul. Bagi anak-anak yang berkemampuan ada cas lah RM200, insya-Allah. Jadi kalau yang tak berkemampuan tu boleh hubungi pihak masjid, insya-Allah. Itu saja tuan-puan, makluman terkini berkaitan dengan program-program masjid. Jadi tuan-puan teruskan menyumbang di tabung-tabung masjid untuk pengimarahan masjid kita, insya-Allah. Insya-Allah di pihak pengurusan masjid kita akan berusaha sedaya mungkin menggunakan dana-dana tuan-tuan itu untuk memberikan yang terbaik lah untuk pengimarahan masjid kita. Jadi masjid kita minggu depan ada bengkel strategik. Bukan semata-mata kita buat sesaja tu. Kita nak cerita, nak capai ni macam mana nak tingkatkan lagi jemaah masjid kita. Jadi kita bukan biasa-biasa. Maksudnya kita bukan tak ada target. Kita ada target kita supaya masjid kita ni imarah, supaya masjid kita ni meningkat jumlah jemaahnya. Jadi daripada apa? Daripada hasratnya, daripada juga kebaikan daripada tuan-tuan perempuan yang sentiasa mengimarahkan masjid kita ni, insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr.